Bulan atau Festival Musim Luruh merupakan salah satu daripada 4 festival Cina terbesar. Festival ini juga dikenali sebagai perayaan hasil pertanian. Festival ini juga dikenali sebagai pesta tanglung kerana perarakan tanglung biasanya diadakan semasa malam festival. Festival ini diraikan pada hari ke-15 pada bulan ke-8 mengikut kalender Cina bersamaan akhir bulan Ogos sehingga akhir bulan September. Pada tempoh ini, bulan mengambar dengan sangat terang, menjadikan ia sangat sesuai bagi masyarakat untuk meraihkan hasil tuaian mereka. Dan sebabkan inilah Festival Kuih Bulan ataupun Festival Musim Luruh dikenali sebagai perayaan hasil pertanian. Tahukah anda mengapakah Festival Kuih Bulan dianggap sebagai perayaan yang istimewa dan terpenting dalam masyarakat Cina? Menurut satu riwayat popular, Festival Kuih Bulan atau Festival Musim Luruh diraikan disebabkan peristiwa Hou-Yi dan Chang-Yi. Pada satu masa dahulu, terdapat 10 matahari di langit dan 10 matahari ini telah menyebabkan banyak kerosakan dan antaranya tanaman-tanaman menjadi kering, sungai menjadi kering kuntang dan banyak haiwan-haiwan telah mati. Sebabkan itu, penduduk hilang sumber makanan dan sumber minuman. Dengan perasaan penuh belas kasihan terhadap nasib rakyat, Hou-Yi, si pemanah handal, memanah 9 matahari dan meninggalkan satu demi kepentingan rakyat. Dan sejak itu, Hou-Yi digelar sebagai wira rakyat. Tidak lama kemudian, Hou-Yi mengahwini seorang wanita yang bernama Chang-Yi dan hidup bahagia. Dan pada satu hari, seorang maharaja dewa menghadiahkan Hou-Yi sebiji ubat hidup abadi dan menyuruhnya agar segera memakan ubat tersebut. Namun, Hou-Yi enggan kerana dia tidak mahu Chang-Yi bersendirian. Dan Hou-Yi pun menyuruh Chang-Yi untuk menyimpan ubat tersebut di tempat yang selamat. Dan rahsia itu diketahui oleh anak buah Hou-Yi yang bernama Peng. Selepas diketahui Peng pun merangka strategi untuk mencuri ubat tersebut. Dan pada satu hari ketika Hou-Yi dan anak buahnya ingin ke gunung, Peng berpura-pura sakit kerana ingin mencuri ubat itu pada ketika itu. Dan selepas Hou-Yi dan anak buahnya yang lain beredar ke gunung, Peng bertindak memecah masuk rumah Hou-Yi dan mengugut Chang-Yi agar menyerahkan ubat tersebut. Namun, Chang-Yi enggan. Lalu Chang-Yi menelan ke semua ubat tersebut. Setelah menelan ubat tersebut, Chang-Yi dikurniakan satu kuasa yang menerbangkan Chang-Yi jauh dari bumi. Disebabkan Chang-Yi tidak ingin berjauhan dengan suaminya, Hou-Yi, jadi dia memilih untuk tinggal di bulan berdekatan dengan bumi. Hou-Yi yang pada ketika itu mendengar akan berita isterinya yang sudah tiada di bumi, Hou-Yi berasa sangat sebab dan sedih. Hou-Yi juga telah bertindak mengalihkan meja makan di bawah bulan dan menghidangkan berbagai jenis makanan dengan harapan Chang-Yi pulang ke pangkuannya. Dan sebab inilah perayaan ini disambut dengan hidangan berbagai jenis makanan untuk menyembah bulan. Seterusnya, tarian naga api Tai Hang adalah salah satu tarian utama yang dipersembahkan dalam festival ini. Mengikut legenda tempatan, pada akhir abad ke-19, sebuah angin taufan telah melanda Hong Kong dan tiba-tiba muncul seekor ular besar yang menerkam haiwan ternak milik penduduk tersebut. Kemudian, para penduduk Tai Hang Village bekerjasama berhasil menangkap dan membunuh ular ini. Keesokan harinya, desa tersebut dilanda wabak penyakit misteri yang menyebabkan ramai anak muda meninggal dunia. Kemudian, seorang pendeta dalam agama Tao menceritakan kepada penduduk desa ini bahawa ular tersebut yang dibunuh adalah anak dari Raja Nada, Long Wang. Maka Long Wang murka dan melakukan balas dendam dengan menurunkan wabak penyakit kepada Tai Hang Village. Kemudian, seorang lansia desa tersebut mendapat mimpi bahawa seorang dewa menyuruh dia membuat sebuah naga api dan menari dengan naga api ini selama 3 hari pada hari festival pertengahan musim luruh. Berhubungan Long Wang yang berasal dari laut dan bersifat air, maka ia takut kepada api. Kemudian penduduk Tai Hang Village mengikuti saranan tersebut, lalu wabak penyakit menghilang dengan sendirinya. Sehingga ke hari ini, tradisi tarian naga selama 3 hari berturut-turut ini dilaksanakan, iaitu pada tanggal 14, 15 dan 16 September.
Seterusnya, kuih bulan. Sewaktu perayaan ini berlangsung, sudah menjadi tradisi untuk mereka menghidangkan hidangan istimewa iaitu kuih bulan. Kuih bulan ditawarkan kepada rakan-rakan atau kelompok keluarga. Bentuk kuih bulan biasanya berbentuk bulat atau segi empat yang berukuran lebih kurang 10 cm dan mempunyai igi tebal kacang merah atau adunan biji teratai ataupun kuning telur masin. Namun begitu, kuih bulan kini telah dimodernkan dengan pelbagai warna dan adunan dengan pelbagai perisa seperti pandan, durian, keladi dan macam-macam lagi. Bukan dari segi inti sahaja yang dimodernkan, malah bentuk kuih bulan juga terdapat dalam bentuk aiskrim dan agak-agak dengan pelbagai warna dan bentuk, tetapi masih mengekalkan konsep bulat seperti bulan atau segi empat. Menurut sebuah kisah rakyat terkenal, warga Cina telah melakukan pemberontakan menentang pemerintah dinasti Yuan berbangsa Mongol pada abad ke-14. Warga Cina sukar untuk merancang pemberontakan kerana larangan terhadap perhimpunan. Menyedari bangsa Mongol tidak makan kuih bulan, maka penasihat kepada pemberontak mendapat idea untuk mengedarkan beribu-ribu biji kuih bulan kepada warga kota untuk memohon restu semoga Maharaja Mongol panjang umur. Dalam setiap kuih dimasukkan sekeping kertas yang bertulis hapuskan Mongol pada 15 hari bulan 8. Pada malam perayaan, para pemberontak berjaya menyerang dan menggulingkan pemerintahan Mongol. Antara aktiviti yang diadakan sewaktu festival ini ialah perkumpulan ahli keluarga. Mereka akan berkumpul pada sebelah malam bersama-sama dan menikmati makanan yang dihidang. Kepingan kuih bulan juga akan disajikan dan dinikmati bersama. Selain itu, ada juga yang akan berkumpul mengadakan pesta melihat bulan secara tradisional. Mereka akan berkumpul di bahagian taman dan bersama-sama menikmati keindahan bulan yang menerangi malam tersebut. Selain itu, mereka juga akan memenuhi masa mereka dengan memain permainan tradisional iaitu permainan dadu. Dengan perkumpulan ini, mereka akan lebih mengeratkan hubungan mereka sekeluarga yang sudah lama terpisah maupun yang sentiasa ada. Selainnya, masyarakat Cina juga akan menggantung tanglong sewaktu festival ini. Tanglong yang berbagai-bagai bentuk dan warna digantung di merata-rata tempat dan telah menjadi tradisi bagi mereka untuk menggantung tanglong semasa malam bulan penuh. Pada zaman ini, terdapat pelbagai jenis bentuk dan warna yang telah dimodernkan untuk menarik perhatian ramai seperti tanglong yang berbentuk teratai, naga, ikan dan tanglong kertas bulat yang popular antara yang lain. Ada juga tanglong yang dilepaskan ke udara untuk melihat lampu-lampu tanglong tersebut di langit dan perlahan-lahan dihanyutkan angin. Sekarang orang dah tak sambut itu bulan kan? Kenapa? Kenapa orang sudah tak sambut itu? Buang lah semua orang muda sekarang semua buang. Oh, sekarang orang muda semua tak tahu ke? Tak lupa? tahu tapi semua ni tak menyambut lagi lah. Oh, itu tak salah ke? Macam Tak salah, tak salah. Oh, itu. Tak ada apa, ni satu perayaan aja. Oh, Kita pun tak beraya. oh, kita tak beraya. Beli makan aja sudah. Tapi tak sepet lah. Tapi itu mungkin dia punya bahan dia yang utama dia guna apa? Kacang. Ya, yang ini tu kacang kan. Ya, betul ah. ये पिवाया ये saya Ini tu kacang Kacang lah, kan. Kacang lah. Oh, okey. kacang lah. Terima kasih. Okey, seterusnya kita akan kupaskan lagi kepentingan memahami dan menghormati kepelbagaian dalam masyarakat. Mengapa ia dianggap penting? Okey, yang pertama sekali adalah kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang berbidang agama dan budaya yang pada asasnya hidup secara aman dan damai. Kepelbagaian ini adalah satu keunikan yang sepatutnya diraikan dan menjadi kebanggaan rakyat kita. Buat pengetahuan semua, keharmonian dalam kemajmukan ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang sering dicontohi masyarakat antarabangsa. Apabila rakyat memahami dan menghormati kepelbagaian dalam masyarakat, ia boleh mengelakkan dari tercetusnya perbalahan dan huru-hara sehingga menjadi ancaman kepada keamanan serta keharmonian kaum. Kita tak naklah peristiwa 13 Mei 1969 berlaku lagi di negara kita,
kerana ia akan mencemarkan imej negara. Justru adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk memelihara keharmonian, mempunyai sikap memahami, menghormati dan toleransi terhadap kepelbagaian dalam masyarakat di negara ini. Okey, kepentingan yang kedua adalah ia dapat meningkatkan ekonomi negara. Mengapa saya berkata sedemikian? Hal ini kerana kita akan saling memberi sokongan kepada setiap kaum yang berniaga. Kita tidak perlu tanam sifat hasad dengki kepada mereka yang berjaya. Sebaliknya kita bantu mereka dengan membeli barangan mereka. Sebagai contoh, jika orang Cina menjual kek bulan yang halal, apalah salahnya kita membeli dengan mereka? Di samping itu, dapatlah kita memahami bagaimana wujudnya festival kek bulan ini. Apabila ekonomi negara semakin meningkat, makin banyaklah pelabur asing ingin melabur di negara kita. Pada masa yang sama, negara dapat dibangunkan dengan lebih maju dan pesat. Tidakkah ia menguntungkan kita dan negara kita? Fikir-fikirkanlah. Seperti yang kita semua telah lihat, Malaysia adalah sebuah negara yang sangat unik. Ini adalah kerana Malaysia dianugerahkan dengan kepelbagaian yang amat besar daripada pelbagai sudut seperti keturunan, etnik, agama, kepercayaan, budaya, bahasa, makanan dan macam-macam lagi. Akhir kata daripada saya, manusia di sisi Tuhan mendapat kemuliaan seperti mana yang diciptakan Tuhan yang Maha Agung dan Maha Esa. Tiada seorang manusia pun yang sama sepenuhnya, walau sepasang anak kembar seiras pun tetap mempunyai perbezaan yang boleh dikenal pasti. Perbezaan adalah rahmat yang memberikan kekuatan pada kita. Rakyat Malaysia sangat bertuah kerana mampu meraihkan pelbagai perayaan dengan penuh harmoni dan aman. Dengan itu, ayolah kita semua rakyat Malaysia untuk sentiasa memahami dan menghormati kepelbagaian dalam masyarakat supaya dapat mewujudkan sebuah negara yang aman dan damai. Sambutan perayaan yang diraikan tanpa mengira latar belakang kaum dan agama di negara ini berjaya membina pemahaman dan rasa hormat dalam kalangan masyarakat majmuk di negara. Kepentingan memahami dan menghormati perayaan dalam kalangan masyarakat ialah dapat menjaminkan keamanan dan keharmonian dalam sesebuah negara berbilang kaum dan agama. Malaysia juga tidak asing lagi dengan asas pembinaan negara berupaya mencapai semangat satu Malaysia. Pada perayaan kuih bulan ini, kaum Cina yang mempunyai kawan berbangsa lain, kebiasaannya mereka akan menghadiahi kuih bulan sebagai buah tangan tanda untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain dan ianya juga dapat memupuk sifat bertoleransi. Menghormati budaya dan agama etnik lain menjadi ciri kepada masyarakat berbilang kaum dan menjadi kewajipan setiap rakyat untuk terus mengekalkan tanggungjawab berkenaan menerusi amalan 5 prinsip rukun negara. Rakyat Malaysia harus berasa bangga kerana dapat meraihkan pelbagai perayaan dalam keadaan aman dan damai. Kita juga boleh melihat dengan mata kasar bahawa suasana masyarakat di Malaysia hidup dalam keadaan yang saling bertegur sapa walaupun berbilang bangsa, dan di Malaysia juga terdapat segelintir yang menghadapi isu perkauman tetapi ianya masih dapat dikawal. Perpaduan adalah kunci kepada kejayaan negara. Oleh itu, rakyat perlu menggunakan setiap peluang yang ada untuk mengukuhkan semangat perpaduan dengan meraihkan atau menghormati aktiviti membabitkan semua kaum. Masyarakat harus memberikan tekanan yang lebih untuk menjamin keharmonian dan kesejahteraan negara.